Pemikiran kritis adalah penting untuk pemahaman dan refleksikan diri. Maksud refleksikan diri ialah anda cuba untuk melihat kepada diri sendiri. Apa kelebihan aku? Apa kekurangan aku? Jangan tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Kelebihan itu boleh menguatkan kita. Kelemahan itu perlu ditambah baik, perlu diperbaiki. Tak semua orang kita ni adalah sempurna. Kita tak ada yang sempurna dalam dunia ni. Jadi pemikiran kritis ni penting untuk pemahaman dan refleksikan diri. Ia membolehkan minda dijana dalam keadaan tersusun untuk menguruskan urusan seharian dengan cara paling efektif. Minda kita ni, dia follow kita. Kalau kita nak minda kita bergerak, kita bagi dia bergerak. Kita bagi dia bekerja. Kalau kita nak minda kita tidur, kita bagi dia tidur. Dia akan tidur. Jadi maksudnya yang menggerakkan minda bukan orang luar. Mak awak pun tak boleh nak menggerakkan minda awak bila dia ngepek ke awak. Kalau awak block tu, awak tak dengar dah apa mak awak ayat tu. Kalau awak block minda awak. Bagilah ngepek sebakul ke, 2 bakul, 3 bakul pun. Kalau awak tidak mahu menerima, awak block minda awak, memang awak takkan dengar apa yang mak cakap. Tapi bila anda kata pada diri, tolonglah dengarlah mak cakap. Awak ambil so apa mak awak cakap dan awak belajar daripada apa yang teguran diberikan. Itu adalah minda dijana. Orang yang kritis ialah orang yang tidak takut menerima teguran. Dia tak takut terima teguran. Dia tidak sentak menerima teguran. Dia tak rasa bahawa teguran itu sebagai teguran yang perlu dia marah. Orang-orang kritis ni, dia akan terima teguran, dia akan fikir. Betul ke aku buat macam tu tadi? Betul ke kurang ni? Jadi, bila dia fikir, dia meraih pandangan orang lain dengan cara yang hormat. Kita bila kita sentap, kita cuba tengok bila kita sentap tu kenapa. Pertama, kita sentap sebab kita tak tahu selalunya. Bila kita tak tahu, kita tahu sampai tu je. Bila orang lain cakap tentang sesuatu yang lain, yang kita rasa kita tak boleh cannot brain benda tu, kita jadi sentap. Dia nak marah. Yang kedua sebab kita takut. Orang tu cakap sesuatu yang kita rasa kita tak bersedia untuk perkara itu, kita rasa takut, lepas tu kita sentap. Atau kita go against apa yang dia cakap. Bila kita takut, biasanya kita memang tak nampak dah. Kita akan rasa seolah-olah macam kita tak boleh terima dah apa yang orang lain cakap. Itu disebabkan kita takut. Jadi kita jangan buat macam tu. Kita buka minda, terima teguran dengan baik, terima nasihat dengan baik. Sebab sesuatu yang berbentuk teguran dan nasihat itu memang niatnya baik. Memang niatnya baik. Cuma yang salahnya bila komen. Komen, gosip, apa lagi? Mapuh, makian, kejian. Itu bukan teguran. Itu bukan nasihat. Itu dah kira benda lain dah. Dibuat atas dasar marah, dibuat atas dasar dengki, dibuat atas dasar cemburu. Yang saya sebut ialah teguran dan nasihat. Terima sebaiknya. Okey. Ia merupakan satu kaedah menilaikan diri yang merupakan satu perkara penting dalam memastikan fakta kepada semua masalah dapat diselesaikan secara efektif. Efektif ni gapo? Efektif ni berkesan. Berkesan. Bila kita rasa sesuatu itu diselesaikan secara berkesan, kita dapat rasa bahawa impak dia kepada diri kita juga adalah satu impak yang positif. Positif tu maksudnya bahawa ia berkesan kepada diri kita. Selagi mana kita rasa benda tu negatif, maksudnya mungkin kita tidak menerima dari cara yang baik ataupun kita memandang dari segi yang salah. Adakah ia atas kekurangan kita? Memang most of the time the problem comes within us. Problem itu hadir daripada diri kita sendiri sebenarnya most of the time. Cuma kita suka menyalah dan menuding jari kepada orang lain. Sifat kita memang macam tu. Bila langgar batu, siapa yang salah? Batu yang salah. Bila terantuk kat dinding, siapa yang salah? Dinding yang salah. Bila berjalan langgar tiang, siapa yang salah? Tiang yang salah. Sedangkan bila langgar batu, langgar dinding, langgar tiang tu sebenarnya kita duk main phone, kita tak pandang batu, tak pandang dinding, tak pandang tiang. Tak nak salahkan diri sendiri. Di situlah refleksikan diri tidak berlaku. Jadi orang yang kritis, dia tak akan salahkan batu. Dia istighfar, astaghfirullahalazim, aku sendiri yang tak nampak. Okay? Itu orang refleksikan diri. Dia tak salahkan tiang. Okey, dia salahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak berjalan memandang ke hadapan, tapi aku memandang ke bawah. Okey, jadi janganlah marah menuding jari kepada orang lain untuk sesuatu yang kita sendiri silap. Kita pandang diri kita sebab pegang je. Semua masalah itu sebenarnya lahir daripada diri kita secara total. Mungkin ada influensi ataupun pengaruh luar yang menyebabkan masalah itu berlaku. Okey, contohnya awak bawa kereta molek dah. Bawa kereta geng bawa molek, bawa pun slow. Tiba-tiba orang luar, bam, mari langgar awak. Itu daripada luar. Itu takdir, kita tak boleh nak katalah.
Tapi bagaimana anda handle masalah lepas tu? Kalau anda masih hidup, Alhamdulillah. Bagaimana handle dengan orang tu? Adakah balongnya dia? Adakah viral dia? Ada pergi katuk dia ke? Ataupun buat gapo dengan dia? Masalah itu berlaku. Kalau awak pergi katuk dia, masalah baru pula berlaku. Kan? Kalau awak pergi balong dengan dia, masalah baru pula berlaku. Tapi kalau awak bincang baik-baik, okey, jumpa kat balai, pergi balai, jumpa polis, tulis report, habis settlekan dengan cara baik, akan berlaku masalah besar tak? Tak. Masalah yang berlaku cumanya accident je lah. Kan? Jadi ingat bahawa seorang pemikir kritis, awak kena bina benda ni. Jangan terlibat dengan sebarang perbalahan. Sebabnya bila berlaku perbalahan, kita akan jadi pihak yang nak menang. Bila kita jadi pihak yang nak menang, di sini kurangnya refleksikan diri. Kita akan mula rasa orang tu salah, kita betul. Jadi kalau nampak perbalahan, lari jauh-jauh lah. Okey? Itu nasihat saya selaku. Berfikir secara kritikal ialah kebolehan untuk memproses kepastian dan pemikiran yang paling jelas dan praktikal. Yes or no, saya letak gambar yes or no tu sebab saya memandang bahawa dalam hidup ni hanya ada yes and no. Ya atau tidak. Ada atas pagar. Memang ada seorang kata duduk atas pagar. Saya ni pun saya duduk atas pagar. Saya tak tahu saya nak makan ke. Saya tak tahu saya nak tidur. Sebabnya waktu ni perut saya lapar tapi saya ngantuk. Jadi saya duduk atas pagar lah ni. Makan pun tak, tidur pun tak. Jadi awak buat ke apa? Awak buat ke apa bila awak duduk atas pagar? Lastly, mesti awak akan pilih salah satu. Jadi dalam hidup ni hanya ada dua. Ya atau tidak. Orang yang kritis, dia boleh membuat satu kepastian, satu proses kepastian dan dia mampu memikir secara jelas dan praktikal. Kalau aku cakap no, benda ni aku pandanglah secara no. Apa no tu? Apa yang menyebabkan dia tidak? Okey, tidur dan juga lapar. Awak kata saya rasa saya pilih nak makan. Bagi saya biar saya makan dulu baru saya boleh tidur. Itu ada cara anda berfikir secara kepastian tadi tu. Ataupun orang kata, nak tidur dululah. Kalau saya makan waktu saya tidur, saya makan dulu, saya tidur, lepas tu saya gemuk. Baik, saya tidur dulu, lepas tu baru saya makan. Kalau anda yakin cara tu, anda akan cakap awak nak pergi tidur dulu. Jadi, dalam hidup ni hanya yes and no lah. There's no such thing as awak duduk tengah-tengah. Orang yang duduk tengah-tengah ni tak ada pendirian. Tunjuk kepada orang kita ada pendirian. Okay? Dan pendirian itu adalah sesuatu yang telah pun kita pertimbangkan secara kritis tadi. Kita pertimbangkan secara baik dan buruknya itu pendirian. Bukan kata pendirian yang tidak boleh dipertimbangkan. Itu bukan pendirian, itu degil. Degil. Kerah king orang kata. Kerah king. Itu degil, tak nak dengar pandangan orang lain. Tidak mahu menerima idea baru. Tidak mahu menerima suasana yang baru. Dia pegang kepada apa yang dia percaya. Itu degil lah. Tapi bila anda ada pendirian, contohnya lah, anda disuruh untuk melakukan sesuatu yang anda tak pernah buat. Contohnya, saya suruh awak buat buku scrap. Itu adalah benda baru, buku scrap. Saya pun masih tertanya-tanya kenapa pelajar saya masih lagi ramai yang tidak bertanya apa-apa pasal buku scrap. Dah biasa buat ke? Sampai kata ada soalan. Jadi kebanyakan awak memberi proses kepastiannya bahawa yes. Yes, kita buat je tanpa tanya puan apa-apa. Ataupun setengah awak akan pilih no. No, saya kena tanya puan dulu sebab saya masih tak jelas. Tapi tak ramai yang no, ramai yang yes. Hasilnya, ramai yang tidak yes. Maksud saya ialah hasilnya ramai yang tidak mematuhi kriteria-kriteria buku scrap yang saya perlukan. Sebab, okeylah pendirian awak kata awak nak buat je, tak payah tanya puan, saya dah pandai dah. Tak apa, ada setengah tu dia ada pendirian dia, tak apa, jangan tanya banyak, kita refer kepada Mr. Google. Boleh? Kalau Mr. Google membantu anda, tak ada masalah. Buatlah. Tapi pastikan bahawa apa yang anda pilih, keputusan dalam diri anda itu ialah selepas melalui proses kepastian tadi. Pastikan. There's yes or no. Tak boleh atas pagar. Duduk atas pagar ni lah pesing hot copy paste orang lain ni. Apa tu? Rahim, boleh tak aku nak pinjam buku scrapmu mata? Apa? Nak tengok je. Nak tengok je. Lepas tu satu buku scrap tu, dia pergi copy paste. Jadi kat situ duduk atas pagar lah tu, tak tahu nak yes ke tak tahu nak no. Jadi awak kena buat satu kepastian. Biar ada pendirian. Islam cakap benda tu haram, haram lah. Islam cakap benda ni halal, halal lah. Dalam Al-Quran itu jelas. Kenapa kita nak pergi tanya minda kita sendiri, nak tanya akal kita sendiri kan? Kita dah dikatakan bila jelas haramnya haram, bila jelas halalnya halal. Okay? Jadi kat sini kita nampak bahawa ramai manusia zaman sekarang ni
Yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Yang lebih suka berbicara mengikut apa yang mereka fikirkan betul pada zaman kini. Betul, ada setengah tu betul. Tetapi banyak bendanya dalam hukum hakam agama ini banyak yang tak betul. Okey? Jadi awak pun kena pegang benda tu. Bila kita ada rukun iman, kita ada rukun Islam, sebenarnya itu adalah pendirian kita. Itu sebenarnya adalah pendirian kita sebagai seorang Islam. Sebagai seorang manusia juga, itu adalah pendirian kita. Kita pegang hak tu je. Awak boleh menjadi orang yang lebih baik sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang manusia. Pemikir kritis boleh melakukan pelbagai perkara dalam satu masa. Ini adalah satu yang benar ya. Bila awak kritis, awak boleh melakukan pelbagai perkara dalam satu masa. Awak takkan rasa nak berlewah, awak takkan rasa nak procrastinate. Procrastinate ni maksudnya bertangguh. Anda boleh katakanlah membuat beberapa perkara dalam satu masa ni, maksudnya macam awak diberikan masa untuk 5 minggu buat buku skrap saya. Tapi dalam masa 5 minggu anda juga buat buku bukan buku skrap, awak buat assignment orang lain. Awak buat assignment subjek ni, assignment subjek ni, assignment subjek ni. Dalam masa sama awak review. Awak buat revision tu, revision ni, revision tu, revision ni. Maksud itu pemikir kritis. Mereka tak suka menangguhkan masa. Sebab orang kritis ni setiap masa yang terluang tu dia rasa rugi kalau dia just luang masa begitu sahaja. Jadi setiap masa tu dia akan cuba mengisi dengan perkara-perkara yang boleh bagi makan kepada minda dia. Saya tak kata dia tak ada live, dia ada live. Makanan minda dia tak semestinya baca buku je. Kadang-kadang dia menonton juga, itu adalah satu makanan minda dia, dia tonton benda-benda yang baik. Dia baca Al-Quran, itu juga memberi makanan kepada minda dan jiwa dia. Okey, dia solat sunat, dia puasa, dia main dengan anak-anak, dia main dengan mak ayah, main dengan mak ayah. Yalah, saya pun selalu main Saidina dengan mak ayah saya dulu. Waktu saya kecil dulu, main Saidina, panggil mak ayah saya, duduk je nak main Saidina. Mainlah Saidina kejap. Ataupun pergi pantai, bawa keluarga jalan-jalan pergi pantai. Jadi orang kritis ni dia suka lakukan banyak perkara. Dia bukan jenis yang suka duduk, goyang kaki, lepas tu makan, minum, lepas tu mengeluh. Oh, hidupku ini sungguh malang. Itu bukan orang kritis. Orang kritis dia akan cuba membina kehidupan dia. Memahami dan mengenal pasti apa perancangan tindakan yang terbaik. Kita kena fahami, kita kena kenal pasti, kita kena tahu perancangan tindakan kita yang paling baik. Sebabnya bila kita dah faham, kita dah kenal pasti, kita boleh laksanakan. Ingat bahawa dalam hidup ni cuba buat yang terbaik. Walaupun kita tak boleh capai tahap yang terbaik tu, kita tak boleh capai excellency tu. Sebab sesungguhnya maha baik itu ialah Allah, yang maha terbaik itu ialah Allah, yang maha sempurna itu Allah. Kita bukan sempurna, tetapi kita buat secara yang terbaik. Buku skrap saya bagi awak buat. Awak buat dengan kaedah yang paling terbaik. Awak faham buku skrap tu apa. Awak faham isi apa yang awak nak letak. Awak faham apa yang awak letak dalam buku skrap tu. Awak bukan orang kata membuta tuli, copy paste, sedangkan boleh copy paste, awak copy paste, baca lah benda tu. Tapi bila baca, tak baca pun. Awak tak tahu apa yang awak buat. Itu bukan tindakan yang terbaik. Tindakan yang terbaik macam saya cakap tadi, dia berimpak. Awak akan rasa benda tu dalam diri awak. Bila awak buat buku skrap saya, awak belajar banyak. Contohnya awak ambil tajuk pemikiran kritis. Satu je tajuk awak ambil di bawah pemikiran kritis. Contohnya thinking about thinking. Awak just buat buku skrap yang bertajuk thinking about thinking atau berfikir tentang berfikir. Ada yang tanya saya, Puan boleh guna tak bahasa Inggeris untuk tajuk? Saya kata kalau boleh bahasa Melayukannya. Thinking about thinking ni dalam bahasa Melayunya berfikir tentang berfikir. Apa susah? Translate je lah. Okay? Jadi bila awak buat satu tajuk berkaitan dengan berfikir tentang berfikir, awak baca semua benda yang awak copy paste tu. Itu benda baru yang awak belajar. Itu sebenarnya kegunaan buku scrap. Bukannya copy paste buta tak tahu apa yang kita buat. Lala minta markah tinggi. Bagi markah rendah nak marah. Puan ni jenis kedekut markah lah. Jenis susah nak dipuaskan hatinya lah. Macam-macam lah bagi nickname pada pensyarah. Sedangkan pensyarah ni seorang yang mudah. Awak tanya apa dia nak, awak bagi apa yang dia nak, okay fine. Dia akan bagi awak apa yang awak bagi balik kat dia tadi. Okay. Berfikir lain daripada orang lain, mencari penyelesaian paling unik dan sempurna untuk sebuah masalah yang sukar. Kita berfikir lain daripada orang lain. Orang lain mungkin fikir dari segi A, kita mungkin fikir dari segi A+. Itu maksud berfikir lain daripada orang lain. Kalau kita rasa kalau kita rasa benda ni macam ni, okay, orang lain pandang macam ni, kalau kita rasa orang lain tu lebih bagus, why not kita ambil yang terbaik kan?
Walaupun berfikir lain daripada orang lain ni adalah satu penyataan yang mengatakan bahawa kita perlu berfikir lain daripada orang lain. Jangan fikir yang sama dengan dia. Tak, itu bukan maksudnya. Maksudnya berfikir lain daripada orang lain ni maksudnya kalaulah orang tu rasa dia lebih bagus tidur pada waktu ini, awak rasa lebih baik saya baca buku pada waktu ni, itu lebih baik daripada awak tidur. Itu sebenarnya dimaksudkan berfikir lain daripada orang lain untuk orang kritis. Kalau awak rasa, kalau dia rasa bersenam itu lebih baik daripada kita duduk saja dan awak rasa duduk saja lebih baik daripada bersenam dan awak rasa awak sebenarnya tak memberi impak yang baik pada diri awak, baik awak follow yang lebih baik. Okey. Jadi berfikir lain daripada orang lain ni dia ada pros and cons lah. Tengok benda tu baik ke tidak untuk diri anda dan juga orang lain. Okey. Mencari penyelesaian paling unik. Paling unik ni maksudnya kalaulah diberikan peluang lah. Okey, diberikan pilihan kepada anda nak Google Meet guna laptop ke nak Google Meet guna phone? Yang mana lebih best? Okey, dua-dua di depan mata. Ambillah yang paling baik. Yang paling baik mungkin laptop. Dia lebih jelas. Gambar apa tu, tulisan-tulisan lebih besar berbanding dengan phone awak. Mencari penyelesaian yang paling unik ni maksudnya unik lah, unik bagi diri awak. Mungkin orang lain tak unik. Bagi awak guna laptop ni lebih unik banding dengan phone. Contoh. Tak kata benda tu paling unik. Tak, itu contoh lah untuk diri anda. Sempurna untuk sebuah masalah yang sukar. Walaupun kita tidak ada yang sempurna dalam dunia ni. Kita manusia, mana ada yang sempurna kan? Okay. Memang pelik lah kalau ada orang mengaku aku adalah seorang yang sempurna. Okay. Tak ada manusia yang sempurna dalam dunia ni. Semua manusia itu adalah dijadikan dengan kelemahan masing-masing. Sebab itu sifat kita sebagai hamba. Tapi untuk mencari itu biarlah sampai kepada tahap sempurna tu. Hampir-hampir sempurna untuk sebuah masalah yang sukar. Jangan sampai ia memecah belahkan masyarakat, memberikan satu impak yang negatif kepada diri kita. Bagi satu penyelesaian yang mana semua pihak boleh menang. Semua pihak boleh berpuas hati. Itu dikatakan sempurna tadi tu. Okey. Okey, kemahiran ialah pemikiran kritis. Yang semalam hari tu kita dah bincang. Sekali lagi sebelum saya tutup kelas kita hari ini, saya tunjuk lagi pada anda semua, how do you know if you are thinking critically? You have to be clear, you have to have this kind of thing. Maksudnya awak nak clarity, awak nak penjelasan, awak nak accuracy, ketepatan, awak nak relevancy, awak nak tahu depth, kedalaman, awak nak tahu breadth, keluasan, awak nak tahu logik, biar ia masuk akal. Ini orang kritis, kita tak masuk kreatif lagi. Jadi menjadi orang kritis sekiranya awak seorang pendakwah yang ada keenam sifat ni, maka dakwah awak itu lebih sempurna. Dakwah awak itu bukan bersikap pada satu permukaan. Dakwah awak itu lebih bersikap mesra kepada masyarakat. Lebih bersikap bahawa ilmu yang aku nak sampai ni ialah tentang keindahan Islam. Bukan tentang Islam itu betul sahaja. Bukan. Islam itu benar sahaja. Bukan, ia lebih kepada keindahan Islam. Supaya bila orang-orang yang bukan Islam, yang mahu tahu tentang Islam, bila anda buat 6 cara ni kepada mereka, mereka boleh menerima dengan lebih baik. Mereka boleh terima dengan lebih relevan. Mereka rasa benda ni rasional. Islam itu rasional. Okay? Dengan cara banyaklah kita cerita kisah-kisah yang mereka boleh terima. Kena cari juga cerita-cerita ni. Jangan cerita pasal hudud dengan mereka. Mereka tak faham. Mereka cakap hudud ni zalim. Sebab mereka tak faham. Tapi kita berjaya buat mereka faham, Alhamdulillah. Cuma kalau mereka tu baru nak kenal Islam, jangan bagi benda berat. Bagilah benda-benda yang ringan untuk mereka faham. Ataupun mereka dah Islam, cuma mereka tersasar daripada maksud Islam tu. Okey, contohnya penagih dadah, orang yang hisap rokok, transgender. Okey, mereka ni mungkin lahir Islam, nama pun Islam, tapi terlibat dengan benda-benda yang haram. Berjudi, berjudi. Orang-orang Islam Melayu-Melayu ada yang pergi berjudi. Apa lagi? Pergi buat benda-benda yang haram lah. Melacur. Itu benda-benda yang haram. Jadi kita ni jangan pergi menghukum mereka. Mereka pun orang Islam. Kadang-kadang mereka pun tahu tentang apa yang Islam kata haram, Islam kata halal. Caranya bukan menghukum. Caranya apa tadi? Menegur. Memberi nasihat. Membuat mereka faham. Itu yang anda kena buat.
Saya pun sekarang saya bagi tahu awak ni, saya cuba membuat anda faham bahawa kemahiran berfikir ini adalah satu kemahiran yang anda generasi Muslim akan datang perlu bawa dan perlu mahiri. Sebab dunia anda nanti ialah satu dunia yang amat, amat, amat mencabar. Bukan sekadar mencabar ya, tapi amat, amat, amat mencabar. Bagaimana kita begitu terbuka dengan teknologi kita pada zaman sekarang. Sangat-sangat terbuka. Membeli belah pun dalam phone. Orang boleh hack masuk dalam bank kita. Hilang 5,000 dalam bank. Scammer kan? Bukan tak ada scammer. Orang boleh masuk dalam phone kita. Boleh ambil semua gambar-gambar dalam phone kita. Buat Photoshop. Benda-benda begini sebenarnya mendedahkan kita kepada satu dunia yang amat menakutkan. Anda adalah generasi yang akan keluar, yang akan bawa pemikiran kritis. Tolong dan bantu generasi anda. Ya? Jadi kat sini saya berharap kelas kita pada hari ini memberikan satu impak, satu makna kepada anda bahawa untuk berfikir kritis, tolong berfikir banyak lapis. Kelas kita akan datang minggu depan, saya akan keluarkan macam soalan beberapa latihan minda. Nak tengok anda boleh tak berfikir secara kritis. Ada beberapa soalan yang boleh membantu kita jawab bahawa adakah aku kritis atau tidak. Boleh. Kita akan jumpa untuk next class ya. Sekejap saya kena tutup dulu.